Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Amin. So, di video sebelum ni, kita dah belajar select statement, insert into statement, update statement dan hari ni kita akan belajar tentang delete statement. Mungkin saya akan masukkan sedikit iaitu truncate dan juga drop database. Tapi kita jarang gunalah sebab ia sangat bahaya. Okey, jom kita teruskan. Okey, untuk kita guna delete statement ni, dia sama macam update statement juga. Kita perlu masukkan kita punya condition. Contohnya kalau kita tak masukkan condition, nanti dia akan delete kita punya semua data dalam table tersebut. Jadi dekat sini, cities ni kalau anda tengok di video sebelum ni, saya dah update state ni kepada Melaka punya code. Tapi sekarang saya dah import balik kepada data asal. So kita boleh bezakan lah. Sebab nanti kita akan masukkan condition untuk delete statement. Jadi kita akan tengok dia punya perbezaan selepas kita run delete statement tersebut. Okey, sekarang kita akan tengok cara untuk kita tulis syntax delete statement ini. Okey, syntax dia yang pertama kita tulis delete, lepas tu diikuti dengan from dan juga ini ialah nama table. Kalau kita run syntax ni, dia akan delete semua data dalam table cities ni. Jadi sekarang kita nak tengok macam mana kita nak delete spesifik data sahaja. Contohnya dekat city ni, kita nak delete yang mana state dia ialah Johor. Dan yang data lain, yang di mana state dia Kedah ke, Melaka ke, Perak ke, dia akan tetap ada. So, dekat sini, kita akan tambah where, lepas tu kita masukkan nama column yang kita nak letakkan condition dia. Dekat sini, saya letak state sama dengan value JHR, iaitu Johor. So, bila kita tengok kat sini, dia punya nama column dia ialah state, value dia ialah JHR. Jadi, bila kita run, bila kita refresh, data Johor dah tak ada dah dalam kita punya table. So, itu caranya untuk kita delete certain data. Di belakang dia, kita letak condition yang kita nak. Condition tu macam biasalah, kita boleh letak dia sama dengan ke, tak sama dengan, is null, not null, ataupun lebih besar daripada value apa, lebih kecil. Sekarang kita akan tengok seandainya kita buang condition yang belakang ni. Bila kita run, automatic kita punya table ni akan jadi kosong. So, kita akan run dan kita refresh table kita dan table kita dah tak ada data sebab dia dah delete semua data dalam table tersebut. Jadi, anda kena berhati-hati kalau gunakan syntax delete dan update. Sebab kalau anda tak masukkan dia punya ada condition, kemungkinan besar dia akan update ataupun delete semua data dalam table tersebut. Kalau macam data tu data yang di production, live data, bahayalah. So nanti anda akan terima bermacam-macam komplain daripada customer. So sekarang saya nak tunjuk iaitu truncate dan juga drop. Jadi dekat sini, table city saya dah import balik data. So, dah ada balik data. Jadi, jika anda pergi ke operation, dekat bawah sekali ni, kita akan ada truncate dan juga drop. So, drop ni ialah dia akan buang. Kalau drop table, dia akan buang table. Kalau drop database, dia akan buang database. So, truncate ni pula, dia akan emptykan table anda. Jadi, kalau truncate table, dia akan kosongkan table tu. Jadi dia akan buang semua data dalam tu. So kita akan tengok macam mana dia punya syntax. Kita akan tengok macam mana cara kita nak tulis statement untuk truncate. Untuk tulis statement untuk truncate, kita hanya perlu tulis di depan dia ialah truncate, table dan juga kita punya nama table. Itu je.
Sebab tu, bila kita run je syntax ni, kita reload kita punya table dan semua value yang saya baru je masukkan balik dah hilang. Kira dah di-clearkan lah. Anda tengok kat operation, dia punya auto increment ni, dia akan jadi 1 semula. Kalau macam anda guna delete punya tadi, auto increment ni dia tak akan reset kepada 1. Contohnya bila anda dah isi value, dah ada value dalam table tersebut, value tu dah sampai ke 100 ke 200, auto increment ni dia akan show 100 ataupun 200. Bila anda delete semua data, auto increment ni tetap show 100, 200. Kalau guna truncat, auto increment ni dia akan reset balik kepada 1. Jadi bila data baru masuk, dia akan start dengan 1 balik. Okay, so kita punya table city dah clear. Sekarang kita nak tengok syntax untuk drop table. Jadi untuk kita tulis kita punya statement drop table, kita akan tulis bermula dengan drop, diikuti dengan table dan juga akhir sekali ialah nama table. Jadi bila kita run je statement ni, table kita dekat sini kita ada 2, iaitu city dengan state. Dan bila kita run je untuk drop table cities ni akan dah tak ada lah daripada kita punya database. So jom kita tengok. Kita refresh. Okay, so sekarang table city dah hilang daripada kita punya database. Okay semua, so kita dah belajar select, insert into, update, delete dan sedikit truncat dan juga drop statement. Jadi itu saja di video kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.